Dia ada minta nak menyertai kerajaan. Dan orang-orang yang rasanya bergerak dalam gerakan Islam sangat-sangat mengharap, terutamanya dalam PAS, Anwar masuk PAS bukan masuk UMNO. Dr. Mahathir jawab adalah tempat you dalam kerajaan, tapi tak tahu apa lagi lah. Yang sememangnya dia harap nak jadi menteri. Dan dia join UMNO ni, tak silap saya lah, dengan tidak dapat restu syura daripada ABIM dan sebagainya. Which is, dalam gerakan Islam ni, if you do something, what more if you are number one, you do things, tidak dengan with the concurrence of syura, itu satu perkara yang dahsyat lah yang berlaku. Often laughed when Anwar Ibrahim described himself as being the next Nelson Mandela, the fighter of independence for South Africa, or Aung San Suu Kyi in Myanmar. That was perhaps his dream, but he was also to make his dream a dream for other people, since the rise of the revolutionary leaders like Fidel Castro, Ho Chi Minh, and Che Guevara. Newsweek used to name Anwar as the Asian of the Year. Until today, many still believe in the first image he gave them. Anwar is a genuine narcissist, and as he believed that he had a special place in this universe, but he is not what he portrays to be. 1998, opposition leader Karpal Singh accused Anwar of homosexuality, sodomy, and fornication with both men and women other than his wife. Saya tanya beliau secara terus terang. Masa itu dia sama-sama dengan kawan-kawan yang lain di mahkamah masa perbicaraan Anwar. Dan saya tanya beliau, adakah ini benar? Ya, beliau menafikan. Musuh-musuh politik Anwar Ibrahim tidak sesampai hati nak mendedahkan segala-galanya dalam konteks pendedahan total. Tak sampai hati saya rasa. Adalah dia punya galangan-galangan kemanusiaannya dekat situ, ya. Dan masa itu kita percaya, tiap kali dia menafikan kita percaya kerana kita menganggap segala-gala yang disebarkan tentang Anwar pada masa itu sebagai sebahagian daripada satu konspirasi besar. Cuma kita tidak kesempatan memberi penjelasan pada mereka siapa Anwar sekarang sebenarnya begitu. Jadi kalau catalah pelajar-pelajar Indonesia itu, dia masih menganggap Anwar ni macam terzalim, teraniaya dan sebagainya. Apa misterinya? Misterinya ialah mahkamah pun tidak secara total 100% mengiyakan salah lakunya. Itu misteri. Saya sekarang tak percaya pada teori konspirasi, tapi pada masa itu kita semua percaya bahawa ada konspirasi untuk menghancurkan kerjaya politik beliau. Sehingga baru ini seorang mufti pergi ke Gontor Indonesia, ditanya soalan yang sama, ya. Anwar dizalimi di Malaysia. Dan dia bekas penasihat agama Anwar begitu. Dan dia memperjalankan keadaan sebaliknya begitu, ya. Dengan berbagai bencana, dengan berbagai perkara yang menimpa dia, tapi dia masih timbul lagi dan dia tidak tenggelam. Seharusnya ilmu logika mengatakan manusia macam ini dah tenggelam dah, tetapi dia masih timbul lagi. Sebab ada manusia yang bagi pelampung dekat dia. Jadi maklumat seperti ini tak sampai kepada tokoh-tokoh di Indonesia. Tak sampai pada Habibie, tak pandai sampai pada Habib Adi Sasono. Kalau nak disampaikan itu juga, dia sudah mental block. Siapa yang bagi pelampung tu? Yang bagi pelampung tu kita tengok. Teman-teman yang mengharapkan sesuatu daripada dia dalam PKR. Teman-teman PAS yang saya namakan Anwar Rinas juga pada set politik itu yang melimpahkan pelampung kepada dia. Itu pun saya tanya kawan-kawan yang dekat. Apakah saya tidak percaya pada Zulkifli Nordin, sahabat saya 12 tahun dengan Anwar? Saya percaya. Apa saya tidak percaya pada Radhi lawyer itu? Saya percaya. Sahabat saya seperjuangan? Saya percaya. Apakah saya tidak percaya pada Haji Ismail Mina? Saya tahu dia dan Anwar pun sangat hormati dia. Apalagi saya sebagai sahabat. Kami sama-sama di Yayasan Anda, sama membina ABIM. Apa kepentingan Ismail Mina? Kena nak rapat atau menolak Anwar? Tak ada. Begitu, Syekh. Mungkin kerana tradisi etika ulama yang nak menjaga kepribadian seseorang, tak mau memalukan seseorang. Akhirnya ulama pun setengahnya seronok berdiam diri daripada mengemukakan fakta-fakta. Kami nyatakan ini kan kerana ia satu kebenaran. Begitu saja, kan? Bukan kerana kami diupah, kami dibeli, no. I have my own principle. Saya kata yang benar-benar. Tak semua dalam kerajaan tu patut saya sokong. Tapi banyak dalam kerajaan yang berbenafat saya sokong begitu. Dan saya bukan orang politik.
Gitu. Saya orang akademik dan pendakwah. Itu stand saya. Jadi pada saya ulama-ulama yang sedemikian ni, kalau dia mendiamkan diri dan sebenarnya menyelewengkan jutaan lagi manusia, ulama ni harus tanya kepada diri dia sendirilah, whether he is a true ulama atau he is a pseudo ulama. Dia kena tanya diri dia. One media conference, Karpal Singh urged Mahathir to explain why a person like Anwar was still in the cabinet and wanted Anwar to be dismissed or resign. However, Mahathir did not believe the story, like he did not believe that Anwar would challenge him. But we knew about it earlier after finding a letter written by Chandra Muzaffar requesting Anwar to not continue with his intentions to force Mahathir to resign when the country was in the midst of a financial crisis. Isteri dia kata ni anugerah Tuhan. Kata isteri dia lah. Ialah anugerah lah, tapi saya nak namakan Anwar ni apa benda kalau kira pelakon lah. Lebih hebat daripada Shah Rukh Khan. Maklumat yang ada pada saya kan, kena peringkat awal bila Tun Mahathir mengambil langkah memecat Anwar, saya pun tidak puas hati. Sebab daripada tahun 82 sehingga tahun 98 kan, banyak sumbangan Anwar pada negara. Dan memang bila saya dapat tahu Anwar dipecat, saya antara orang pertama sampai ke rumahnya. Saya masih ingat lagi begitu. Ya, concern saya. Begitu. Dia terjawab surat saya yang dihantar pada bulan Mac 2002. Tapi selepas beberapa bulan beliau jawab. Beliau jawab juga dalam bentuk surat yang tertulis dan begitu kasar bahasa yang beliau gunakan. Beliau menafikan segala-galanya, itu memang style beliau, menafikan segala-galanya, dan dia mengecam saya, ya, macam-macam frasa dan sindiran dan sebagainya dalam surat beliau. Saya terjawab beliau kerana saya menganggap bahawa ini adalah perasaan yang diluahkan oleh seorang individu yang tak rasional. Kalau kita tengok suratnya, tak rasional langsung. Ya. Beliau macam tak ada hujah-hujah. Beliau hanya cuba mempertahankan pendirian beliau tanpa hujah-hujah yang kokoh. Ya. So, saya macam tak memberi perhatian kepada surat beliau. Saya baca buku Tun Mahathir. Ada 2 chapter tentang Anwar. Yang satu tu biasalah. Yang kedua tu agak damaging. Soal integriti saya, ya, mengapa Anwar tidak saman buku Tun Mahathir? Ya, kalangan orang-orang tertentu membuat pendedahan tentang hubungan skandal dengan Anwar. Sepatut mesti disaman. Saya masih ingat bahawa Lee Kuan Yew pernah bercakap, menulis kenyataan dalam Wikileaks, ya, mengenai dia mempunyai bukti yang cukup tentang apa yang Anwar buat. Harus disaman. Ini soal integriti. Ini yang bermain di kepala saya kan. Apabila ada isu kan, contohnya Anwar tidak saman, tidak ambil tindakan, tidak ambil langkah. Memang bendanya pelik tapi benar. Pelik tapi benar. Source informed us that more than 1 billion was allocated from Anwar's account at Hong Leong Bank and Al Baraka for the plan. This plan started with Anwar's people disseminating rumors that the 1998 UMNO General Assembly would discuss cronyism and nepotism in UMNO and on mega contracts. This was echoed by his crony Zahid Hamidi for the practice to end. A list of the cronies was distributed before the General Assembly with the name of Mahathir's son at the top. At the time, his plan to oust Mahathir had been smelled by the public.